Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sering kali kita terdengar ada ustaz-ustaz yang mengaku aswaja, yang mengaku asyairah, pakai gelaran ustaz, pakai serban besar bakui, pakai kepiah, pakai apa semua, tapi bodoh bingai bangang. Sebab mereka kata orang yang baca Fatihah pelan tu Wahabi. Ni kepada ustaz-ustaz yang buat dakwaan macam tu, tobat-tobat orang lah sebelum mampu. Dah lah buta fiqah, lepas tu buat fitnah pula. Mengaku ustaz tapi hari-hari duk fitnah orang. Betul ke orang yang baca bismillah pelan di dalam solat adalah Wahabi? Kita tengok dulu Habib Umar baca Fatihah macam mana. Wahabi ke tak Wahabi? Jom kita tengok. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استوي. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, kita dah dengar dah. Habib Umar baca Fatihah dengan bismillah pelan. Saya tak kata Habib Umar tak baca bismillah nah. Saya kata dia baca bismillah pelan. Tetapi adakah orang yang tak baca bismillah pada surah Al-Fatihah, solat dia tak sah? Ini kita tengok 4 mazhab sudah. Okey, dah hampa kata hampa mazhab Syafi'i, tiba-tiba Habib Umar baca Fatihah dengan sir. Selama ni puak Capaliun duk bangga, oh kami mazhab Syafi'i, kami mazhab Syafi'i. Tiba-tiba Habib Umar membaca Al-Fatihah di dalam solat dengan bismillah yang sir. Dah terkeluar dah daripada pahaman mazhab Syafi'i. Aku kata keluar daripada pahaman mazhab Syafi'i, bukan keluar Islam. Kita tengok Syarah Al-Muhazzab jilid 3, muka surat 623. Kita tengok yang petak tu. Ini dinakalkan oleh Imam Nawawi daripada Imam Ash-Shirazi. Kenal ke Imam Ash-Shirazi ni? Kata mazhab Syafi'i takkan tak kenal kot. Imam Ash-Shirazi berkata wajib memulai Al-Fatihah dengan bismillah kerana basmalah termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Dalilnya adalah riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim dan menganggapnya sebagai satu ayat. Dalil lain iaitu para sahabat menyebut basmalah dalam Al-Quran yang mereka kumpulkan, dan itu menunjukkan bahawa basmalah termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Basmalah dibaca dengan suara keras dalam solat jahriyah, solat subuh, maghrib, isya. Sebagaimana ayat-ayat surah Al-Fatihah lainnya dibaca keras berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara keras. Okey, kita tengok pada muka surat 625 pula. Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat berpendapat dianjurkan membaca basmalah dengan suara yang keras dalam solat jahriyah saat membaca Al-Fatihah dan surah. Tidak ada perbezaan pendapat dalam hal ini bagi kalangan kami. Makna kata di dalam mazhab Syafi'i nak baca bismillah pada Fatihah di dalam solat kena derah, kena jahar. Jadi kat sini menunjukkan bahawa Habib Umar tidak mengikuti mazhab Syafi'i dalam hal membaca bismillah secara jahar pada surah Al-Fatihah di dalam solat. Okey, kita tengok pula pada kitab Al-Muwatta. Ni kitab Imam Malik.
Guru kepada Imam Syafi'i. Kita tengok dia kata apa pada muka surat 56 dan 57. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Al-A'la bin Abdul Rahman bin Yaqub bahawasanya Abu Sa'id mantan budak Amir bin Quraish mengabarkan kepadanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ubay bin Ka'ab yang sedang melaksanakan solat. Tak kala dia telah selesai, dia menyusul beliau. Beliau memegang tangan Ubay bin Ka'ab ketika hendak keluar dari pintu masjid. Beliau bersabda, kami berharap kamu tidak keluar dahulu hingga kamu mendengar surat yang Allah tidak menurunkan yang semisalnya baik dalam Taurat, Injil maupun Al-Quran. Ubay bin Ka'ab berkata, saya memperlambatkan jalanku mengharapkan hal itu. Kemudian saya bertanya, wahai Rasulullah, mana surat yang telah anda janjikan kepadaku? Beliau bersabda, apa yang kamu baca ketika kamu mengawali solat? Tengok betul-betul nah. Ubay bin Ka'ab menjawab, saya membaca Alhamdulillahirabbil hingga akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah surat As-Sab'u Al-Massani dan Al-Quran Agung yang diberikan kepadaku. Dalil ni menjadikan mazhab Imam Malik tidak membaca bismillah di dalam Al-Fatihah semasa solat. Satu pertanyaan aku kepada ustaz-ustaz yang mulut lancang duk kata orang baca bismillah pelan Wahabi. So aku nak tanya kat sini lah, mazhab Malik dia tak baca bismillah dalam Fatihah semasa solat. Adakah solat mereka tu batal? Adakah solat mereka tu tak sah sebab mereka tak baca langsung bismillah? Okey, yang ketiga, kita tengok pula daripada pendapat daripada mazhab Hanafi. Pendapat daripada mazhab Hanafi ni kita ambil daripada kitab yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kitab Fiqh Islam wa Adilatuhu. Ni kitab ni kan. Jangan duk jadi ustaz sampai tak tahu mazhab lain. Bukan tak tahu mazhab lain, mazhab sendiri pun tak tahu. Jangan duk sembang kata ustaz sangat. Aku tak apa, aku orang kampung, aku orang awam SPM je. Kalau hampa nak kata bodoh pun tak ada masalah lah kan. Okey, kita tengok pada muka surat 38 dengan 39. Saya besarkan dalam petak tu satu persatu. Kita tengok dia kata apa. Membaca basmalah menurut mazhab Hanafi, basmalah bukanlah termasuk ayat dari surah Al-Fatihah dan juga bukan termasuk dari ayat dalam surah mana-mana pun kecuali dalam surah An-Naml di bahagian tengah. Ini diketahui dari hadis Anas bin Malik. Ia berkata, aku pernah solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Namun tidak pernah aku mendengar mereka membaca basmalah. Akan tetapi bagi seseorang yang solat bersendirian diwajibkan untuk membaca basmalah pada tiap rakaat dengan suara pelan, sebagaimana ia juga membaca amin dengan pelan. Adapun untuk seseorang imam, maka tidak membaca basmalah dan tidak juga membaca dengan pelan. Tujuannya agar tidak terdapat bacaan pelan di antara dua bacaan keras. Ibnu Mas'ud berkata, 4 hal yang disembunyikan oleh seorang imam iaitu bacaan ta'awuz, a'udzubillah, basmalah, bacaan amin dan tahmid. Okey, apa yang kita faham kat sini? Mazhab Hanafi, solat berimam tak baca bismillah, tapi solat bersendirian membaca bismillah. Jelas dah dia sebut. Adakah mereka sembahyang tak sah? Adakah mereka Wahabi? Jangan duk jadi ustaz bingai sangat. Sedap-sedap mulut mak pak hampa je nak kata ke orang kan. Aku tak kisahlah ustaz mana pun, tak puas hati keluar main sembang dengan aku. Payah apa kan? Aku pun bukan pandai sangat. Okey, last kali kita tengok daripada mazhab Hambali. Ni kitab ni, kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qadamah, jilid kedua. Kita tengok dia kata apa. Abu Al-Qasim Al-Qarqi berkata, hendaklah ia tidak membacanya dengan keras. Maksudnya tidak mengeraskan bacaan bismillah.
Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada perselisihan mengenai riwayat mengeraskan bacaan basmalah sebagai sesuatu yang tidak disunnahkan. Maknanya, baca bismillah secara keras, secara jahar tu bukan di atas jalan sunnah. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Khadamah di dalam kitab Al-Mughni. Lain kali jangan duk fitnah orang lagi. Tengok kitab bagi habis-habis baru sembang. Kitab mazhab sendiri pun baca tak habis, lepas tu nak kata kat orang. Lepas tu mengaku, oh saya lah mazhab Syafi'i. Okey, kita tengok lagi ya. At-Tamizi berkata, demikianlah yang diamalkan oleh majoriti ulama dari para sahabat Nabi SAW dan para tabi'in setelah mereka. Di antara mereka adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibnu Munzir, dan menyebutkannya dari Ibn Mas'ud, Ibnu Zubair dan Ammar. Demikian itu juga pendapat Hakam, Hamad, Auza'i, As-Sauri, Ibnu Al-Mubarak dan para ulama aliran rasionalis. Hak yang ni nama betul-betul besar punya. Bukan kecil-kecil anak punya nama. Setakat Habib Umar, Habib Ali Jufri, Habib Ali Zainal Abidin, tak payahlah nak compare dengan mereka ni. Buat malu kat orang lah. Okey, kita tengok pada muka surat 36. Hadis Ummu Salamah tidak menunjukkan bahawa beliau membaca basmalah dengan keras. Sedang hadis-hadis membaca basmalah dengan keras yang lain adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Sebab para perawinya juga adalah perawi hadis-hadis yang menganjurkan membaca basmalah dengan suara yang lirih, suara yang pelan lah. Sanad hadis-hadis yang menerangkan bacaan basmalah dengan suara lirih adalah sahih tanpa diperselisihkan. Hal ini menunjukkan lemahnya riwayat suara keras dalam membaca basmalah. Sungguh bahawa Daraqutni atau Daruqutni, Daraqutni itu ulama hadis. Jangan duk buat tak kenal sangat. Sungguh bahawa Daruqutni berkata tak ada hadis sahih mengenai bacaan basmalah dengan suara keras. Ada orang kritik aku, kata cakap kasar ni, come on lah, aku orang kampung, orang awam. Aku tak terikat dengan apa-apa etika ustaz lah. Ikut suka mak pak aku lah, aku nak cakap macam mana pun. Kalau hampa boleh fitnah orang baca bismillah pelan sebagai kapiak, memang hampa tak sebut kapiak. Tetapi perkataan Wahabi di dalam negara Malaysia dinisbahkan kepada siapa? Mujassimah, musyabbihah. Maknanya bila mereka tuduh orang yang baca bismillah pelan tu Wahabi, mereka sedang mengatakan bahawa orang yang baca bismillah pelan adalah kapiak. Kalau hampa kurang ajar, aku kurang ajar, no problem. Hampa ustaz, hampa punya pasal, aku tak ambil tahu. Tapi kalau ustaz tunjuk perangai bodoh, mazhab pun tak kenal, lepas tu acah-acah kata alim, aku nak hormat ke orang macam tu? Tobat lahum, aku tak hormat. Betul tak? Sekian, Assalamualaikum.